Warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Baik, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan peluang untuk kita teruskan kita punya pelajaran. Okey, di video kali ini kita akan tengok berkenaan dengan sifat fizikal bagi alkin. Okey. So yang pertama yang kita kena tahu, okey, alkin ni dia ialah covalent compound. Okey. Dia ialah covalent compound. Kenapa covalent compound? Sebab adanya ikatan covalent. Okey. So di dalam satu molekul alkin, okey, so di skrin sekarang ni kita ada dua compound alkin ataupun lebih tepat lagi ethene lah. Okey, ethene sebab dia ada dua karbon ataupun eth1in. Okey. So dalam satu dalam satu molekul ethene ni, okey, dalam satu kita panggil molekul lah. Kenapa dia molekul? Sebab dia gabungan beberapa atom. Okey, so dalam satu molekul ni dia ada ikatan covalent. Di antara atom tu dia ada ikatan covalent, okey, covalent bond, yang mana sifat covalent bond ni dia kuat. Okey, menyebabkan ikatan antara atom di dalam satu molekul alkin dia susah untuk dipecahkan. Okey, tetapi di antara molekul, okey, di antara, okey, ingat, dengar betul-betul, okey, dia ada dua, satu intramolekular. Okey, intramolekular ni maksudnya dalam molekul. Kalau ada lagi satu inter ni maksudnya di antara molekul. Okey, so katakanlah kita ada dua compound ethene. Okey, belah kiri ethene, belah kanan pun ethene. So dua-dua ni dia molekul. Okey, dua-dua ni dia molekul. So di antara dua molekul ni, okey, di antara dua molekul ni dia ada tarikan. Okey, tarikan ni yang kita panggil sebagai van der Waals. Okey, so VDW lah. Di mana van der Waals ni dia bersifat weak. Okey, dia berlawanan dengan covalent bond tadi. Covalent bond tadi strong, tapi van der Waals dia bersifat lemah, weak. Okey, so ingat covalent bond, van der Waals attraction wujud van der Waals attraction diklasifikasi sebagai intermolecular forces. Maksudnya force yang wujud di antara molekul. Okey, boleh? Alright, tu yang pertama. Okey, so yang kedua berkenaan dengan properties. Okey, so disebabkan alkin ni dia ialah covalent compound, maka dia punya sifat fizikal dia sama macam covalent compound. Okey, so yang kita dah selalu hafal, yang pertama dia insoluble in water. Okey, insoluble in water, tetapi dia soluble in organic solvent. Okey, yang ketiga apa lagi? Dia tak boleh conduct electricity, cannot conduct electricity. Okey, yang keempat dia ada low melting and boiling point. Okey, dan yang kelima dia lagi less dense. Okey, lagi kurang tumpat berbanding water. Maksudnya bila kita campurkan dengan water, dia takkan bercampur, dia akan terpisah menghasilkan dua lapisan. So lapisan atas tu ialah lapisan alkin. Right? Okey, so inilah sifat-sifat fizikal dia. Okey, ada lagi yang kita boleh tengok. Yang keenam ialah dia punya physical state. Okey, physical state. Physical state ni maksudnya keadaan dia. Keadaan dia sama ada dia solid, liquid ataupun gas. Okey, so untuk empat yang pertama, okey, untuk tiga yang pertama lah, sebab methane tak ada. So untuk tiga yang pertama, which is ethene ataupun eth1in, propene dan juga butene. Okey, so untuk empat yang pertama ni, ethene, propene, butene ni dia wujud dalam bentuk gas. Okey, dia exist dalam bentuk gas. Okey, and then seterusnya pentene sehingga dekene. Okey, pentene sehingga dekene dia wujud dalam bentuk liquid. Okey, ini kita kata dalam dalam suhu bilik. Okey, so itulah berkenaan dengan physical state. And then apa lagi yang kita nak tengok? Okey, last kita tengok dia punya perubahan. Okey, so bila bilangan karbon bertambah, okey, bila bilangan karbon bertambah, when carbon atom increases. Okey, katakanlah kita ada ethene dengan butene. So yang mana lagi banyak karbon?
So butin ada 4, etin ada 2 karbon. Okey. So daripada etin ke butin ni dia ada perubahan. Okey. Perubahan yang pertama ialah dari segi melting and boiling point. Okey, dari segi melting and boiling point. Okey. So semakin bertambah karbon, melting and boiling point akan menaik. Okey, kenapa menaik? Sebab van der Waals attraction. Okey, ingat van der Waals di antara molekul. Between molecule become strong. Okey, lagi kuat. So bila strong, maka kita perlukan more heat energy to overcome the force. Boleh faham? Okey, so let's say lah katakan antara etin, okey, dengan etin. Okey, lagi satu kes butin dengan butin. Okey, so force antara etin molekul dengan butin molekul lagi tinggilah dia punya force, dia punya van der Waals force, menyebabkan lagi banyak heat yang kita perlukan untuk kita pecahkan bond ini. Okey, so dia punya melting and boiling point dia akan naik. Okey, so yang tu kita dah banyak kali dah tengok. Alright, yang kedua ialah dari segi viscosity. Okey, apa maksud viscosity? Viscosity maksudnya kelikatan. Okey, so semakin banyak bilangan karbon, semakin bertambah bilangan karbon, viscosity akan semakin meningkat. Okey, viscosity dan juga density lah. Okey, density kenapa? Sebab bila banyak karbon, lagi banyaklah dia punya bertambah berat. Kalau viscosity ialah kelikatan, maksudnya dia punya pengaliran dia tu. Dia punya pengaliran dia tu sama ada kalau dia boleh flow dengan lancar macam air, ataupun dia macam minyak. Bila kita tuang ke bawah, dia mengalir, dia flow tapi dia lambat. Tu maksud likat. Alright. So semakin bertambah karbon, semakin likat dia, semakin susah untuk dia flow. Kenapa? Sebab bila bertambah karbon, let's say kita ada 3 karbon. Okey, hidrogen cikgu tak lukis dan kita ada 5 karbon contoh. Okey, so yang 5 karbon ni, okey, ingat karbon ni dia tak semestinya straight chain. Dia boleh atas bawah, dia boleh kanan kiri, ataupun dia boleh orang kata entangle. Entangle ni maksudnya dia boleh berpintal. Dia boleh macam ni. Si sini betul, ini tak ada macam tu. Sekejap. Si sini, betul dia pergi bawah ni pula si. So dia boleh berpintal-pintal. So bila dia semakin panjang, semakin banyak karbon, so semakin senang untuk carbon chain ni dia berpintal-pintal. Okey, ataupun dia punya istilah dia entangle. Okey, semakin senang untuk carbon chain ni entangle. So lagi susahlah untuk alkene tersebut untuk flow. So viscosity dia akan menaik. Boleh? Alright. Dan yang ketiga, berkenaan dengan flammable. Okey, flammability, keupayaan untuk terbakar. So lagi banyak bilangan karbon, okey, semakin banyak bilangan karbon, semakin semakin susah untuk dia terbakar. Okey, semakin banyak bilangan karbon, semakin susah untuk dia terbakar ataupun less flammable. Okey, harder to ignite, susah untuk terbakar dan susah untuk menyala, ignite. Alright. Okey, so kenapa? Sebab bila bilangan karbon bertambah, okey, dia akan meningkat juga, kita panggil sebagai percentage of mass of carbon. Senang kata, semakin banyak carbon, semakin tinggi percentage carbon mass of carbon. Maksudnya semakin banyaklah persen carbon yang menyumbang kepada berat sesuatu alkene tersebut. So semakin susahlah alkene tu untuk terbakar ataupun ignite. Okey? Boleh?
Okey, so itu sahaja untuk video kali ni. Simple berkenaan dengan physical properties untuk alkane. So secara conclusionnya cikgu boleh cakap physical properties untuk alkene sama dengan physical properties of alkane. Okey, sama. Kenapa? Sebab dua-dua alkane dan juga alkene ni diorang ni ialah covalent compounds. Okey, so diorang ada sifat yang sama. Okey, yang cuma yang berbeza mungkin dia punya melting dengan boiling point untuk setiap carbon tu lah. Okay, boleh faham? Okay, so that's all for today. That's all for this video. Thanks for watching. So kalau ada apa-apa tak faham boleh komen ataupun pun nak tanya direct WhatsApp cikgu pun boleh, tak ada masalah. Okay, so enjoy your baki holiday sementara masih ada dalam seminggu lagi lebih kurang ni, and teruskan usaha, insyaAllah anda akan berjaya satu hari nanti. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.